Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, saya harap murid-murid dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Saya harap murid-murid ada kitab sekarang, kitab akhlak, dan sedia untuk kita sama-sama belajar. Saya harap murid-murid dapat buka muka surat 1. Ya, okey. Sekejap saya silent. Okey, kita tengok muka surat 1. Hari ini kita akan belajar berkaitan pekerja produktif negara cemerlang. Awak pun terfikir, saya ni kan murid cikgu, saya ni kan pelajar, saya kan seorang anak. Kenapa nak belajar pasal pekerja ni? Kenapa nak belajar pasal bukan alam saya ni, alam saya alam belajar. Ni nak cerita pasal pekerja, kenapa? Okey, nanti saya akan terangkan. Kita tengok dulu pengenalan. Okey. Islam menyuruh umatnya bersifat rajin, bekerja dengan bersungguh-sungguh, berkualiti dan produktif. Orang Islam belum dapat memenuhi keperluan sendiri secara bebas dan masih banyak bergantung kepada bangsa lain. Kebergantungan ini akan berterusan sekiranya orang Islam tidak produktif atau berkualiti rendah. Kat situ terjawablah persoalan tadi. Kenapa saya ni murid? Kenapa nak cerita pasal pekerja? Ini adalah satu plan jangka panjang diterapkan kepada kamu sebagai murid untuk pastikan kamu esok besar tak adalah kamu ni jadi orang yang lemah, lembab, tak produktif. Daripada murid lagi dah ditekankan tentang betapa pentingnya seorang pekerja produktif. Sebab selama ni kita ni masih sangat mengharap dengan bangsa lain. Kita tengok ajalah contoh. Daripada segi keperluan kita sendiri kan, keperluan harian kita, kita banyak beli dengan orang bangsa asing, sedangkan orang bangsa kita ada jual, tapi kita masih lagi memerlukan bangsa asing. Kita tak support pun, ataupun kita ni mengharapkan bangsa asing sebab kita tak ada produk tu sendiri. Jadinya kita ni tak mau lagi berharap dengan bangsa asing, kita nak bangun untuk kita punya ummah sendiri. Maknanya keperluan kita ni, keperluan hidup kita daripada segi ekonomi, sosial, semua daripada orang Islam sendiri. Jadi daripada awak kecil lagi telah ditekankan supaya besok besar jadilah orang yang produktif. Jangan jadi penganggur, jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang lembab. Kalau bekerja pun bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Jadilah pekerja yang berkualiti. Jangan jadi pekerja yang asal pergi kerja, balik kerja dapat gaji, asal pergi kerja, balik kerja dapat gaji. Tak nak macam tu. Tapi tak ada apa-apa pun capaian pun yang kita buat. Inilah motif utama untuk kita belajar pada hari ini, iaitu pekerja produktif negara pun cemerlang. Okey, kita tengok pengertian. Pekerja produktif adalah pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti dan berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif serta lebih dari biasa. Ia dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam waktu yang singkat. Jelas kat situ. Dah cakap pekerja produktif adalah pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Kalau awak sendiri sebagai seorang murid, cikgu bagi kerja, contoh, awak jangan fikir pekerja produktif ni orang dah besar, ni untuk orang besar ni tak payah belajar lah. Tidak. Pekerja produktif tu mungkin juga boleh jadi kamu. Tajuk ni universal. Maksudnya luas. Dia punya skop besar. Jangan awak ingat pekerja, bekerja memanglah benda ni fokus kepada pekerja. Tapi awak juga sebagai pekerja. Pekerja apa? Pekerja rumah kan. Cikgu bagi kerja rumah, buat je lah asal siap. Cikgu Siti bukan marah pun. Bukan cikgu tengok pun. PKP cikgu tak dapat tengok buku. Buat lebih kurang cincai-cincai, snap dah hantar kat cikgu. Itu namanya apa? Pekerja produktif. Pekerja produktif ke pekerja asal buat kerja? Melepaskan batok di tangga. Asal siap dah. Tu namanya tak berkualiti lah tu. Kerja yang dihasilkan kerja yang tidak berkualiti. Asal siap, tak cantik, tak kemas, tarikh tak tulis, hari tak tulis, tak garis tepi, tak selang.
Maknanya sebenarnya kepuasan tu kita ni buat kerja ni, kepuasannya tu datang daripada kita sendiri. Cikgu tengok semak, kalau betul cikgu right, kalau salah cikgu pangkah. Tapi yang menghasilkan kerja yang cantik, yang menghasilkan kerja yang berkualiti tu, yang rasa puasnya tu awak sendiri. Jadinya fikirkanlah. Okey, kita tengok slide yang kedua. Ini adalah dalil yang mana bukannya saya yang suruh tahu bekerja sebagai menghasilkan kerja yang berkualiti, yang menjadi pekerja yang produktif. Bukan saya yang suruh tahu. Ni Allah yang suruh ni, firman Allah ni. Allah yang cakap ni. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila amilil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa Allah kata? Wahai Muhammad. Muhammad masa tu diseru Muhammad. Tapi sekarang Nabi Muhammad dah tak ada. Siapa yang teruskan legasinya? Kitalah orang Islam. Beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Segala apa yang kita lakukan dalam dunia ini, walaupun kita ni seorang pekerja, kita kerja dapat gaji, kerja kilang dapat gaji. Sebenarnya kerja tu adalah satu ibadah. Bukan saya dapat gaji tapi dapat pahala. Apa saja yang awak kerjakan, semuanya yang baik akan dapat pahala, yang buruk akan dapat dapat dosa. Kita tengok pula hadis Nabi. Maaf gelap sikit. Ni Nabi Muhammad telah bersabda daripada Aisyah. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalun ayyutqinahu. Apa maksudnya ni? Sesungguhnya Allah menyukai seorang kamu apabila dia bekerja dalam satu pekerjaan dari melakukannya dengan tekun. Nabi pun dah cakap, buat kerja bukan asal buat dengan tekun. Bila kita buat dengan tekun, hasilnya juga terbaik. Okey. Ini pula saya sebenarnya skip terus. Ada 1.4. Tak apa. 1.4 nanti saya nak suruh awak buat. Sekarang kita fokus kepada 1.5. Punca produktiviti orang Islam rendah. Kita ni selalu mengharapkan orang bukan Islam. Kita selalu bergantung harap dengan orang bukan Islam. Nak beli kain baju. Pergi kat kedai orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab murah. Padahal orang Islam ada tu yang jual. Tak nak cikgu. Kat kedai orang tu, orang kita lah, orang Islam tu mahal. Sebenarnya bukan masalah mahal atau murah. Tapi support dan tak support. Kita support produk kita sendiri. Kita support produk orang Islam sepatutnya. Di antara punca produktiviti orang Islam rendah ialah jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit, umpamanya dalam perusahaan makanan halal. Yes, ini adalah paling penting sekali. Kalau beli dengan orang yang masak, orang-orang kita, orang Islam kan, orang-orang Melayu yang masak kat rumah, tak standard. Jual kuih RM5, mahalnya RM5. Tapi kalau beli dekat restoran, sebiji kuih harga RM1, awak beli. Kan kita beli sebab ini standard, kuih ni kuih standard, kari pap dia standard, ada jenama. Tapi orang kampung jual, orang makcik tepi jalan jual kuih RM5 pun kita bising. Betul tak? Ni salah satu sifat kita ni. Beli tempat mahal ambil gambar, beli tempat makcik upload juga, ambil gambar juga, letak kat Facebook, tapi cakap apalah jual RM5 dalam minti kosong. Tak support. Kena support. Dan yang makcik yang jual tu pun jangan jual kari pap angin. Jual kari pap kentang. Masing-masing kena bertanggungjawab. Barulah kita punya produktiviti, kita punya negara dapat dikuasai oleh ekonomi orang Islam.
Kurang pengetahuan dan pengalaman akan menyebabkan rendah daya kreativiti, daya reka dan tidak inovatif kebolehan mereka cipta. Kita ni kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang pengalaman. Mana taknya lepas habis SPM kerja, so sambung belajar tak nak. Jadi ilmunya parat situ aje. Ataupun dah sambung dekat dah sambung diploma, sambung belajar sampai diploma dah terus kerja, tak nak sambung lagi belajar. Mencari ilmu ni sampai bila sampai ke tua. Belajar dan terus belajar dan terus belajar. Kamu pun macam tu, sedang belajar. Besok dah tua, kamu dah dewasa, dah tua, jangan berhenti belajar. Dah umur 50-60 tahun pun teruskan belajar, kerana belajar ni tiada habisnya. Tambahkan ilmu supaya kita ni dapat mencipta inovatif, dapat mencipta sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadah dan amal soleh, malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Saya tengok sekarang ni alhamdulillah, ekonomi orang Islam dah mula meningkat. Banyak orang-orang Islam yang mula buat sesuatu produk menggantikan produk-produk yang bukan Islam buat. Saya bagi contoh satu, minta maaf lah saya sebut di sini. Contohnya Milo. Milo dulu daripada saya kecil minum Milo. Sampai saya besar pun tak ada pun produk orang bukan Islam, produk orang Islam yang macam Milo, tak ada. Tapi sekarang banyak produk-produk yang macam Milo yang orang Islam buat. Sawana Koko, Tamar Koko, apa lagi segala jenis koko saya tak tahulah, yang saya pernah dengar itu aja kan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi produk orang Islam yang sama macam Milo. Tapi adakah kita support? Tapi adakah kita sebagai orang Islam support apa yang orang Islam buat? Kadang-kadang tak sedap lah Milo juga sedap. Tu masalah dia. Jadinya macam mana kita ni nak dapat yang produk sesedap Milo? Awak ni lah kena belajar, kena tambah ilmu, kena tambah belajar bersungguh-sungguh, cipta inovasi, cipta kreativiti untuk dapatkan produk setanding atau lebih daripada orang bukan Islam. Mana tahu suatu masa nanti awak siapa? Darjah 5. Siapa darjah 5? Sumayyah, mana tahu. Saudagar Koko. Macam Adudu pula cari Koko. Saudagar Koko. Lebih sedap daripada Milo. Manalah tahu kan. Okey. Terus tengok yang keempat, kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam sendiri. Ni mah kita lah yang nak kena support ni. Itu yang saya cakap tadi. Beli kari pak RM2 5 pieces kan, 5 biji kari pak bising kan. Beli dekat Old Town tak bising pula kan. Beli roti bakar kat Old Town RM1 sampai RM10 boleh. Beli roti bakar kat kedai dekat warung, roti bakar 2 keping RM5. Masalah lah tu. Masalah pula kita nak kena support lah orang Islam. Biar orang tu kaya. Bila dah kaya dia akan sedekah, bayar zakat. Sedekahnya pada siapa? Pada orang Islam semula. Betul tak? Okey. Yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam sebagai pelopor, penggerak dan pemimpin dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perniagaannya. Ini kita lah kita sama-sama, kita orang-orang berpengaruh kena sedar bahawa peranan orang Islam ni bukan saja dekat sebagai orang bawahan, tapi sebagai pelopor, sebagai founder. Sekarang orang Islam dah bagus lah, ekonomi Islam semakin bagus. Dulu kosmetik kan orang bukan Islam je, tapi sekarang kosmetik orang bukan orang Islam ramai. Ramai jadi founder kosmetik. Tinggal kita pilih dengan tak pilih je. Kita pilih kosmetik orang Islam ke kita pilih kosmetik orang bukan Islam. Begitu juga dengan perniagaan-perniagaan macam apa. Perniagaan apa lagi selain pada kosmetik yang orang Islam banyak pelopori. Makanan pun sekarang dah banyak. Restoran-restoran, franchise pun orang Islam pun dah ada. Cuma tinggal pilihan di tangan kita. Nak pilih yang apa? Yang Islam ke yang bukan Islam. Bank pun ada bank confidential bank dan
Islamic bank. Pilihlah nak yang mana. Confidential ke nak Islamic? Kalau Islamic ya alhamdulillah. Kalau confidential bank bukan Islam, kalau bank bukan Islam kena berpindahlah kepada bank yang ada Islamic bank. Itulah dia sedikit yang saya dapat terangkan pada hari ini. Okey, sampai sini saja. Saya harap awak semua dapat ilmu yang bermanfaat dan saya ada sedikit tugasan untuk kamu yang saya akan berikan nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.